Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Kita melihat kehadapan selepas PRU yang ke-13, pelbagai cadangan diungkapkan sama ada di kalangan ahli politik, rakyat biasa, di kalangan masyarakat madani, begitu juga penganalisis politik bagaimana kita melihat bentuk pola masyarakat Malaysia pada waktu hadapan. Di antara cadangan yang diberikan adalah untuk melihat kawasan pilihan raya, Dewan Undangan Negeri ataupun Parlimen dirujuk sebagai satu kawasan tidak lagi disesuaikan dengan kaum ataupun etnik seperti Cina, Melayu, India dan lain-lain. Tetapi selepas ini mereka perlu melihat ataupun rakyat Malaysia perlu melihat setiap kawasan dalam konteks seperti umur misalnya, daripada saluran 1 hinggalah saluran 5 misalnya. Peringkat umur itu dapat dilihat dengan jelas tanpa merujuk mana-mana kaum. Kerana kita mahu melihat di hadapan bagaimana Malaysia perlu jauh daripada isu perkauman, isu ras dan sebagainya. Itu antara cadangan yang diberikan. Begitu juga apabila ada persempadanan semula, perlu memberi gambaran ataupun sewajarnya kepada konteks komposisi masyarakat ataupun kepadatan kawasan tersebut. Tidak hanya melihat kawasan tertentu daripada persempadanan yang ada pada waktu ini. Bagaimana ia boleh dilakukan, bagaimana ia boleh diberi perhatian oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi kita melihat trend pengundian melalui sistem maklumat geografi misalnya mungkin sebagai salah satu alat untuk kita melihat bagaimana suasana pengundian ataupun pola pengundian pada 5 hari bulan Mei yang lepas. Jadi bersama saya untuk berbincang perkara ini, Dr. Rosmadi Fauzi, selalu bersama kami di Agenda Awani, fellow penyelidik UMCDL. Kalau mungkin Dr. Rosmadi, untuk awal ini sebagai pendahuluan, pelbagai cadangan, pelbagai analisa sudah diungkapkan oleh ramai, sama ada melalui media massa, blog dan sebagainya. Antaranya juga melihat bagaimana kita tidak perlu melibatkan kaum dalam trend pengundian kali ini, kerana ia begitu abstrak, begitu dinamik suasananya di bawah sana, dan juga jelas pada nombor-nombor yang dihasilkan apabila kita mendapat keputusan pada 6 hari bulan ataupun pada 5 hari bulan malam. Jadi pada pandangan Dr. Rosmadi. Ya, kalau kita tengok dalam kajian pilihan raya ni, kita dapat lihat biasanya yang mendominasi tentang kajian ni adalah mereka daripada latar belakang sains politik. Ya. Tetapi kita harus lihat politik ini dari pelbagai sudut dan faktor, dan kita dapat melihat juga tingkah laku manusia ini adalah berbeza-beza. Betul. Jadi untuk melihat suatu perkara itu, kita tidak boleh melihat kepada satu faktor saja, tetapi pelbagai faktor. Dan dengan ini, dalam kajian pilihan raya, apa yang cuba saya bawakan dan saya jalankan di bawah UMCDL, kita melihat salah satu faktor ruang. Ruang ini adalah satu elemen di dalam subjek geografi, dan ruang ini juga kita selesaikan dengan menggunakan sistem maklumat geografi ataupun GIS. Dengan menggunakan GIS ini, kita dapat memetakan trend-trend pengundian ataupun faktor-faktor yang melibatkan tingkah laku mengundi mengikut kawasan. Dan kita sedia maklum, sistem pilihan raya kita sebenarnya berlandaskan kawasan, geografi, sempadan DUN, Parlimen dan sebagainya. Betul. Jadi dengan menggunakan sistem maklumat geografi ini, kita dapat memetakan kawasan itu, dia melebihi daripada faktor kaum tadi. Dia lebih melihat apakah profiling bagi setiap kawasan. Betul. Dalam konteks geografi dan sistem maklumat geografi GIS tadi. Kalau kita lihat, kalau kita bagi contoh keputusan PRU 13, kalau dari sudut keputusan penuh seperti mana yang ditunjukkan oleh Zul sekarang ini, mungkin boleh Dr. Rosmadi jelaskan sedikit yang biru itu apa, yang hijau itu apa, yang merah itu apa, dan bagaimana ia boleh dibaca dalam bentuk konteks ruang ini. Ya, kalau kita lihat berdasarkan peta yang dipaparkan itu, mungkin semua orang boleh faham tentang map ni, bagaimana nak baca map ni. Warna biru itu diwakili oleh Barisan Nasional, merah DAP, PAS dan bebas. Cuma kita di dalam geografi ni kita melihat kepada corak atau pattern. Corak berkelompok, berselerak ataupun secara seragam. Dan kita dapat lihat dalam kajian sistem maklumat geografi ini, GIS kita akan lihat mengikut parti di manakah berlakunya perkelompokan dalam konteks keputusan. Dan dalam kajian awal sistem maklumat geografi, kita dapat lihat kemenangan parti khususnya DAP ataupun Pakatan Rakyat
kebanyakannya di kawasan bandar. Tertumpu di kawasan bandar. Tertumpu di kawasan bandar. Dan kita dapat lihat tadi daripada peta yang ditunjukkan, Barisan Nasional kebanyakan di kawasan separa bandar dan luar bandar. Luar bandar. Ya. Kalau kita lihat sekali lagi dalam map yang seterusnya yang untuk keputusan PRU 13 ini, kita lihat juga kawasan yang orang kata pun dimenangi oleh Pakatan Rakyat di kawasan-kawasan kepadatannya cukup tinggi. Kepadatan. Betul. Sekali lagi kita melihat bukan konteks etnik tetapi kawasan yang mempunyai kepadatan tinggi. Di situ kalau kita teliti secara detail, secara fokusnya, kawasan kepadatan tinggi ini merupakan kawasan yang ada pelbagai masyarakat hidup di situ. Ya. Kelompok pekerjanya, kelompok pelajarnya, kelompok korporatnya, kelompok SME-nya dan kelompok ataupun IPT misalnya. Jadi boleh jelaskan apa maksud semuanya ini dalam konteks ruang, dalam konteks GIS ni, Dr. Rosmadi? Okey, selain daripada kita memetakan, bila kita sudah dapat melihat trend perkelompokan keputusan itu tadi, kita akan fokus kenapa keputusan itu berkelompok di satu kawasan. Saya ambil contoh kawasan bandar, kawasan padat tadi yang seperti dikatakan oleh saudara Nazri. Kita melihat apakah kandungan di dalam kawasan bandar. Dalam ruang ni dia melihat kepada sempadan dan apa yang ada di dalam sempadan tersebut. Dan kalau saya menyentuh tentang kawasan bandar, kebanyakan kawasan bandar ni dari segi pengukuran indeks kepadatan yang kita gunakan dalam pemetaan, analisis pemetaan, kawasan-kawasan padat ni adalah kawasan bandar kebanyakannya dan mempunyai penduduk yang padat. Dan kita fokus juga di dalam bandar ni dari segi perimeter. Faktor-faktor apa yang ada di dalam bandar dan saya dapat senaraikan empat faktor utama, iaitu di kawasan bandar kita ada penghuni Cina, kita ada penghuni muda, penghuni kelas menengah dan kita ada internet, media di situ. Komunikasi. Jadi daripada empat faktor ini kita akan menjalankan analisis faktor mana yang lebih dominan dan kemudian kita boleh buat satu profiling keputusan mengikut parti tadi. Kita akan rehat sebentar, Dr. Rosmadi. Bagaimana sumber ini dalam bentuk ruang GIS ini perlu kita bergerak ke hadapan dalam konteks penyatuan nasional, kerana kita tahu juga kalau kita boleh tunjukkan sebentar saja lagi kursi-kursi kepadatan Cina yang agak tinggi melebihi 50%, begitu kurang sama sekali kalau kita nak bandingkan mereka kawasan yang tidak mempunyai kepadatan masyarakat Cina, maksudnya kurang daripada 50%. Kalau kita akan tunjukkan selepas kita rehat ini. Mengikut statistik yang saya ada melalui analisa yang sudah diberikan oleh ramai penganalisis politik mengatakan bahawa 11 dari 13 negeri yang ada di Malaysia ini termasuk di wilayah persekutuan, Pakatan Rakyat mendapat sokongan yang agak tinggi berbanding pada 2008 dan itu jelas di Perlis, di Kedah, di Kelantan, Terengganu, begitu juga Pulau Pinang, Perak, Pahang dan juga Selangor. Tetapi kalau mungkin dari konteks pemetaan misalnya, kalau Zul boleh naikkan peta Malaysia dari konteks peratusan Cina ataupun etnik Cina yang melebihi 50%, kita akan lihat hanya tertumpu di kawasan benar-benar padat dan juga di kawasan bandar. Dr. Rosmadi. Ya, betul. Dalam kajian yang saya lakukan, kita cuba memetakan pengundi mengikut etnik, sebab kita memang tidak nafikan etnik ini merupakan salah satu faktor yang utama juga di dalam konteks pilihan raya. Tetapi bila kita melihat dalam konteks ruang, kita melihat kawasan-kawasan parlimen ataupun DUN di manakah mempunyai jumlah pengundi mengikut etnik yang tinggi, kita dapat lihat daripada peta ini merupakan sempadan parlimen. Jadi kita dapat lihat tidak banyak dalam konteks pembahagian parlimen, tetapi mungkin di peringkat DUN tu perinciannya lebih banyak, dia bertambah di situ. Dan sebenarnya kita juga melihat kepada kawasan campuran, mungkin yang ini kursi Cina yang melebihi 50%, tetapi mungkin ada yang 30 dan 20% di situ.
dan kita akan melihat adakah sebenarnya faktor etnik Cina ni memainkan peranan dalam konteks kemenangan kepada Pakatan Rakyat ataupun sebaliknya. Macam saya katakan tadi, kebanyakan kawasan-kawasan yang dimenangi ini adalah kawasan bandar, dan di dalam bandar kita bukan hanya ada etnik Cina tetapi ada kelas menengah, penghuni muda dan penggunaan internet ataupun media sosial yang tinggi di kawasan tersebut. Okey, kalau saya buat secara detail ataupun secara lebih jelas, kalau di Perlis misalnya, Barisan Nasional mendapat pada 2013 ini mendapat 55.4% di kalangan pengundi Melayu berbanding Pakatan Rakyat 44.3% pada 2013. Ini cukup berbeza. Pada 2008 misalnya, Barisan Nasional mendapat 60%, kurang 5% berbanding pada tahun ini, manakala Pakatan Rakyat mendapat 39. Peningkatan tadi 5% berbanding daripada ataupun 2008. Pakatan Rakyat mendapat 39.9% pada 2008. Pada 2013 ini mendapat 44.3%. Walaupun tidak dijelmakan, tidak ataupun ditunjukkan dalam bentuk kursi yang ketara di Perlis, misalnya hanya 2 kursi saja dimenangi oleh Pakatan Rakyat berbanding 2008 begitu sama, tetapi dari sudut peningkatan undi itu agak jelas. Begitu juga kalau kita lihat di Kelantan misalnya, 43% dipeloi oleh Barisan Nasional pada 2013, Pakatan Rakyat mendapat 53.7%, manakala pada 2008 BN mendapat 44.7%. Maksudnya jatuh 1% pada tahun ini berbanding Pakatan Rakyat melihat mendapat 55% berbanding ataupun 53%. Jadi pengurungan yang agak ataupun 2% di kalangan pengundi Melayu di Kelantan. Jadi kita perlu lihat secara ataupun jelas di bawah sana swing ataupun pendulum di kalangan pengundi, melihat pola pengundian mereka bukan hanya berkaitan dengan etnik, tetapi dari sudut isunya, dari sudut calonnya, dari sudut ataupun performance wakil rakyat dan juga di peringkat DUN, peringkat negeri maupun di peringkat nasional. Pandangan Dr. Rosmadi. Ini yang saya pernah bincang ya, dan saya pernah juga menulis di akhbar mengatakan betapa pentingnya faktor ruang ni tadi. Sebab bila kita melihat pilihan raya tadi dari segi perspektif ruang, dia akan datang dengan satu pandangan yang berbeza. Kita melihat kepada kawasan-kawasan tertentu, ciri-ciri lokasi di Malaysia ini di antara satu lokasi dengan lokasi sudah tentu berbeza. Kalau kita bercakap tentang calon, mungkin calon yang lebih sesuai kalau kita lihat dalam konteks ruang. Contoh, bandar dan luar bandar. Ini sudah nampak perbezaan dari ciri-ciri keperluan calon. Sama ada calon itu harus bertanding di kawasan bandar ataupun di luar bandar, sudah tentu ada ciri yang berbeza. Begitu juga kalau kita bercakap tentang etnik dalam konteks ruang. Kita dapat lihat mungkin Melayu di bandar dan Melayu di kampung berbeza. Begitu juga dengan Cina di bandar dan Cina di kampung atau Cina di separuh bandar, ataupun Cina yang duduk di kawasan dikelilingi oleh minoriti yang menjadi minoriti dalam kelompok majoriti juga berbeza. Jadi kalau kita lihat satu sudut yang berbeza dalam konteks ruang ni, kita dapat menterjemahkan bahawa dalam pilihan raya ni tidak semestinya kita akan melihat kepada isu-isu yang biasa dibincang, trend yang sama dalam konteks sains politik. Jadi bila kita tengok dari sudut pandangan yang berbeza, kita akan dapat melihat satu perkara yang lebih jelas. Cuma mungkin kita akan ambil kira semua faktor-faktor ini dan digabungkan supaya kita dapat melihat satu model yang lebih komprehensif. Sebagai contoh di Johor, kerana ini merupakan satu kawasan yang cukup katakan diberi tumpuan sebelum pilihan raya, sebelum 5 Mei, dan resultnya atau putusan pada 5 Mei itu cukup jelas juga. Kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk Cina yang agak tinggi beralih arah kepada Pakatan Rakyat, seperti di Bakri, di Golang Patah, misalnya di Kulai, dan juga misalnya di Keluang. Boleh tunjukkan Zul. Ini antara keputusan yang dimiliki oleh parti-parti politik pada 5 hari bulan lalu, iaitu BN, DAP, PKR dan juga kataupun inilah keputusannya. Kalau merah tu DAP menang, itu dia kata Golang Patah dekat dengan Kulai, begitu juga dengan Keluang dan juga Bakri, dan di kataupun di Batu Pahat menang oleh Pakatan Rakyat. Mungkin kalau tunjukkan kepadatan untuk etnik, Zul. Okey. Pandangan Dr. Rosmadi. Ya, kalau kita tengok dari segi paparan ini saya cuba memetakan dengan menggunakan GIS taburan pengundi Cina mengikut peratusan dan kita dapat lihat dari segi ruang ini kawasan yang mempunyai peratusan Cina yang tinggi
kemenangan kepada Parti-Pakatan Rakyat. Tetapi kita dapat lihat juga di kawasan Cina yang ramai tidak semestinya Pakatan Rakyat menang. Dalam konteks Johor, kita nampak wakil MCA juga menang di Labis kawasan misalnya. di Labis. Jadi jika kita lihat dalam konteks pemetaan ini, kita dapat melihat satu perspektif baru. Dan dalam geografi juga kita melihat kepada jarak, distance. Kemenangan satu parti itu kita melihat sama ada dia bersebelahan ataupun back to back lah. Back to back. Dia kejiranan. Faktor kejiranan itu tadi. Memain peranan. Sebab apa kita dapat melihat limpahan maklumat itu tadi, sebaran maklumat. Yang merebak tentang maklumat parti, maklumat calon dan sebagainya. Ini sangat mempengaruhi. Itu yang terjadi antara Gelang Patah dengan Segamat tu. Ya. Ya, walaupun dikatakan Segamat bakal jatuh tetapi tidak pada 2013. Ya. Mungkin ruang itu agak jauh berbanding dengan Gelang Patah Johor Bahru. Faktor ruang juga memain peranan, dan macam saya katakan tadi, kita kena lihat apa yang terkandung di dalam ruang tu tadi. Sama ada felda, majoriti kaum, berapakah golongan muda, kelas pertengahan, faktor-faktor yang mempengaruhi kepada undi ini tadi. Dan sudah tentu kita kena harus melakukan perkiraan dalam konteks kuantitatif jika untuk melihat peratusan kemenangan ini tadi. Dalam konteks ini, keputusan 5 Mei juga menunjukkan bahawa isu ataupun pertentangan antara kelas sosial itu, kelompok pekerja dengan mereka yang tinggal di luar bandar, kelompok kelas menengah dengan kelas bawahan dan juga kelas atasan misalnya, kelompok orang kata pun masyarakat yang bermaklumat misalnya yang tinggal di kawasan-kawasan bandar, ada IPT, ada politeknik, ada IPTS dan sebagainya, berbanding kurang sumber-sumber institut pengajian tinggi dan juga kolej-kolej begini. Jadi itu jelas juga. Nanti boleh Dr. Kataupun Rosmadi jelaskan tentang itu. Kita rehat sebentar. Jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam agenda awal ini, saya masih bersama Dr. Rosmadi Fauzi, Fellow Penyelidik UMCDEL. Kalau kita tumpukan di Selangor misalnya, saya bagi contoh di sini 8 kawasan majoriti 50% tinggi di kalangan pengundi Melayu. Misalnya kalau kita lihat di Sungai Besar P093, Sungai Panjang misalnya, Pakatan Rakyat pada 2013 mendapat 45.3%. Kalau pada 2008 mendapat 32.4%. Ini kawasan orang Jawa dan sebagainya. Begitu tinggi sekali orang kata peningkatan berbanding 32% pada 2008. Kalau kita lihat pada P100 Pandan misalnya, di N21 Cempaka, Pakatan Rakyat mempunyai 63.1%. Pakatan Rakyat pada 2008 mendapat 52.2%. Maksudnya 11% peningkatannya. Begitu juga di Sepang. Kalau di Sepang misalnya, dekat dengan Tanjung Banting ni, dekat-dekat rumah Dr. Rosmadi, N54 Tanjung Sepat misalnya. 2013 Pakatan Rakyat mempunyai 51.4% berbanding hanya 41.7%. Jadi ini menunjukkan bahawa peningkatannya agak ketara di kalangan pengundi lebih daripada 50%. Ya. Ini yang saya katakan, bila kita lihat dari segi perspektif ruang, kita dapat membaca trend ini. Dia bukan datang dengan faktor-faktor daripada etnik dan sebagainya. Sebab bila kita petakan, kita dapat melihat juga di kawasan bandar ada yang menyokong tidak mengikut kaum di situ. Dan apa yang saya dapat lihat pada dapatan awal, status bandar itu sendiri, simbol bandar itu merupakan kawasan tumpuan maklumat. Dan kita dapat lihat kawasan yang mempunyai maklumat yang tinggi dengan kadar penggunaan internet dan sebagainya, kita dapat satu trend di mana pengundi-pengundi di situ lebih fokus kepada isu-isu nasional, isu-isu yang melibatkan ekonomi, isu-isu yang melibatkan manifesto, di mana mereka yang tinggal di kawasan ini yang berdebat, berdiskusi tentang isu-isu di peringkat polisi, berbanding di kawasan luar bandar lebih kepada non-polisi dan melihat kepada calon. Dan di bandar juga mereka melihat sejauh mana calon dapat menjelaskan ataupun melaksanakan manifesto yang telah dijanjikan. Kita nampak di situ trend tidak mengira mengikut etnik, tetapi lebih berpegang kepada maklumat yang tinggi dan kelas sosial tadi. Dan sudah pasti sekarang ni kita tengok trend di bandar, kelas sosial mempunyai dapatan maklumat
yang sangat banyak dari segi penggunaan gadget-gadget berteknologi untuk mendapatkan maklumat-maklumat tentang pilihan raya parti dan calon. Jadi saya nampak di situ peranan kawasan itu sendiri, ruang, telah mengatasi kepada faktor-faktor yang saya katakan faktor-faktor tradisional lah. Ya. Dan sudut ruang dan ini juga lokasi juga. Kita lihat peningkatan yang begitu ketara di kalangan pengundi muda untuk keluar mengundi beramai-ramai pada 5 hari bulan itu, dan kita sudah discuss ataupun sudah bincangkan pada hari mengundi hari itu, di mana trend ini satu fenomena. Satu kawasan sekitar ada peningkatan sehingga 90%. Ataupun turn out keluar mengundi. Betul. Ada yang sampai 95%. Jadi ini menunjukkan bahawa kecelikan rakyat, terutamanya generasi muda hari ini, untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan bagaimana negara ini ditadbir, bagaimana don mereka diselia, bagaimana parlimen mereka diwakili. Begitu jelas mereka ingin ambil tahu dan mereka ingin bersama-sama membuat keputusan tersebut. Dan maksud dalam masa 5 tahun selepas ini, bahawa setiap calon, setiap ataupun YB yang sudah dipilih ini tidak boleh hidup senang lenang buat apa yang mereka suka seperti sebelum ini. Ya. Dan yang seperti Saudara Nazri katakan tadi, kawasan-kawasan tadi dari segi peratusan keluar yang tinggi adalah kawasan bandar. Dan pengundi-pengundi muda ini sudah tentu sebelum hari mengundi telah membaca, berdiskusi tentang politik di internet. Jadi kita nampak satu trend, bandar dan luar bandar dari segi peratusan yang tinggi mengikut komposisi umur tadi, golongan muda di bandar sangat tinggi peratus keluar mengundi berbanding di kawasan luar bandar. Jadi jika kita ingin bercakap dalam konteks ruang ini, saya nampak signifikannya bandar dan maklumat, golongan muda, kelas sosial sangat mempengaruhi itu kepada jelas, keputusan undi. Apabila kita bercakap tentang komunikasi dan juga saluran maklumat yang mereka perolehi, social media, media alternatif cukup berkesan kepada kelompok ini. Walaupun di arus perdana dengan segala maklumat kerajaan dan juga segala bentuk ataupun untuk membawa pemikiran yang stereotip begitu, tetapi apabila pengundi ini melihat mereka membuat penilaian, walaupun mereka berada di ataupun social media, tetapi social media memberi satu pilihan kepada mereka untuk membuat keputusan dan membuat penilaian terhadap maklumat tersebut. Ya, betul. Dan kita dapat lihat juga selain daripada kawasan bandar ni, macam saya katakan tadi, faktor kejiranan dalam konteks Negeri Selangor, keluarga, migrasi, pergerakan, sama ada mereka duduk di contoh di Banting dan bekerja di Kuala Lumpur, berulang-alik membawa masuk maklumat, keluar masuk dan sebagainya. Dan faktor jarak di situ memainkan peranan. Begitu juga dengan kejiranan, mungkin saya pernah katakan maklumat itu sampai berdasarkan orang yang mengawal maklumat. Bagi kawasan-kawasan pedalaman misalnya di Sabah Sarawak, misalnya di Silam misalnya di Hulu Rejang misalnya, mereka bergantung kepada media tradisional misalnya, dan mereka hidup ataupun berselerakan di kawasan-kawasan tertentu, sekelompok di sini, sekelompok di Rumah Panjang, dan pastinya maklumat sahala di situ. Ya, betul. Kita nampak maklumat sahala, dan dari segi jentera, logistik juga agak sukar di kawasan-kawasan itu. Dan dalam konteks sistem maklumat geografi, kita juga melihat kepada saiz DUN dan parlimen. Dan semakin besar DUN atau parlimen, semakin keperluan dalam konteks jentera diperlukan. Mereka yang mempunyai jentera yang besar sudah kelebihan, mempunyai kelebihan dalam konteks untuk menyebarkan informasi-informasi pilihan raya, calon dan sebagainya. Begitu juga kita jangan lupa untuk berkempen. Dan macam Saudara Nazri katakan tadi, kawasan padat. Kawasan padat sudah pasti di kawasan padat inilah faktor kempen itu memainkan peranan, sebab kawasan itu mempunyai interaksi yang tinggi di antara pengundi-pengundi untuk menyebarkan maklumat. Jadi kalau rally dihadiri oleh ramai penonton ataupun masyarakat, berkemungkinan untuk menyokong tu kali ini agak besar juga berbanding dulu. Mungkin tak diterjemahkan dalam bentuk undi apabila ramai datang ceramah. Tapi kali ini itu mungkin memberi impak, kerana kepadatan itu mereka bercakap, mereka mendapat maklumat, mereka menilai. Ya, sebab kita lihat mungkin pada satu ketika dulu mereka datang ingin tahu apakah yang diperbincangkan, tetapi pada masa ini sudah pasti apa yang dibincangkan sebelum ini sudah dapat dinilai oleh peserta-peserta ataupun mereka yang menghadiri. Mungkin mereka akan melihat apakah perkembangan yang terkini pula, bukan kepada perasaan ingin tahu dalam konteks perhimpunan. Okey.
Terima kasih kepada Dr. Rosmadi. Lepas ni banyak lagi orang kata pun pemetaan yang bakal dijemakan dalam bentuk GIS ni. Betul. Kita dalam proses lagi Okey, untuk tak habis masa lagi. akan datang, ya. Kita akan panggil lagi Dr. Rosmadi dan rakan-rakan di GIS UMCDel. Terima kasih pada anda. Jika ada sebarang pandangan, hantarkan ke platform yang kami sediakan di Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Jangan lupa muat turun aplikasi awani.com di iOS dan juga Android kerana di situ pelbagai liputan terkini dalam dan juga luar negara, dan kami berbangga untuk menjadi ataupun aplikasi di Android dan juga di iOS yang nombor 1 sepanjang PRU 13. Terima kasih kepada anda. Jumpa lagi dan Assalamualaikum.